Sebelum Bro Fai memulakan cerita, Bro Fai ingin perkenalkan kepada anda semua dua channel yang bagi Brother Fai cukup best untuk kita sama-sama support dan kita tonton ni. Channel yang pertama adalah channel Cocokologi Channel daripada Indonesia. Channel ini mengetengahkan kisah-kisah seram dan misteri daripada Indonesia dan juga daripada negara barat, dan juga mengetengahkan kisah-kisah jenayah daripada negara-negara Asia dan juga di negara-negara Eropah. Channel ni memang bagi Brother Fai memang best lah. Ini channelnya ya. Dan beliau juga seorang yang ramah dalam menyampaikan kisah-kisah misteri dan juga kisah-kisah jenayah lah. Channel yang kedua adalah PPST Folklore of Borneo. Channel ni berasal daripada Sarawak, Malaysia. Dalam channel ini, beliau mengetengahkan kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram yang berasal daripada sekitar Borneo. Dan channel ini juga dikatakan berasal daripada tim paranormal, dan beliau juga telah beralih arah ke kisah-kisah yang misteri. Dan apa yang Brother Fai dapat tahu daripada pihak PPST Folklore of Borneo, mereka masih lagi menjalankan aktiviti paranormal. Akan tetapi buat masa ni, sejak daripada PKP dulu, mereka agak slow sikit lah dalam pengembaraan paranormal ni, dan beliau lebih kepada konten mengetengahkan kisah-kisah seram. Jadi jom kita layan dan kita support kedua-dua channel ini, iaitu channel Cocokologi Channel daripada Indonesia dan channel PPST Folklore of Borneo. Kita support, layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Bro Fai. Apa khabar semuanya? Selamat berpuasa. Kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan. Brother Fai memang dah lama lah tak buat konten. Kali ni alhamdulillah dah berkesempatan lah untuk buat konten, kerana dalam bulan Ramadan ni Brother Fai terlalu sibuk menguruskan hal keluarga, buat itu buat ini. Maklumlah, dekat-dekat nak raya ni memang begitu sibuk dengan kerjaya, dengan mengemas rumah, dengan persiapan Ramadan, macam-macam lagi lah. Itulah kalau dah jadi seorang ayah, seorang bapa, seorang suami kan, biasalah. Faham sudahlah ya. Jadi pada malam ini Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah ya, karya daripada Yura Airi. Kisah yang bertajuk Nyawa. Empat sahabat teruja untuk pendakian kali ini. Ini kerana mereka mengambil keputusan untuk bermalam selama 3 hari. Hari pertama di Bukit Botak, dan hari kedua di Bukit Berdiri, dan ketiga di Bukit Payung. Mereka adalah Nadine, Naura, Jamal dan Kamil. Hiking di bukit-bukit dan gunung ganang adalah hobi mereka berempat. Bila setiap kali mereka berpeluang, terutama sekali jika mereka mendapat cuti pada hari yang sama.
Kau pernah panjat ke Bukit Botak ni? Aku tak pernah tahu pun ada tempat hiking kat situ. Soal Nadine. Bunyi-bunyi unggas membuatkan mereka merasa tenang. Nadine meliarkan pandangan matanya ke segenap ceruk dan kawasan. Apa yang dia lihat? Setiap pokok sudah ditanda warna oranye untuk memudahkan pendaki-pendaki mencari jalan untuk sampai ke puncak. Tengok ni. Banyak sangat sampah. Tu botol-botol mineral diselit kat celah-celah pokok. Hei, diorang ni tak ada kesedaran langsung nak jaga alam sekitar. Lain soalan yang diberikan, lain pula jawapan yang dia dapat. Nadine mencebik. Alah kau ni Nadine, itu pun nak sentap ke? Kamil tahu tempat ni sebab ini kawasan kampung tempat tinggal mak ayah dia. Kau ni sensitif betul lah, ujar Naura sambil tersengih-sengih. Sekali dia mengesat peluhnya yang berjuraian. Kata-kata Naura langsung tidak dibalas. Dia hanya tersenyum. Dia faham benar dengan sikap gadis tu. Keras hati, keras kepala dan degil. Okey. Esok pagi-pagi kita gerak awal ke Bukit Berdiri dan kita bermalam satu malam dekat situ. Kemudiannya, esok kita bergerak ke Bukit Payung pula. Kita bermalam dekat sana. Macam? Setuju? Tanya Kamil. Tiba-tiba, dia memandang wajah Jamal dan kemudian beralih ke arah Nadine dan Naura. Aku setuju, jawab Jamal sambil tersenyum. Aku okey je, jawab Naura pula. Nadine hanya mendiamkan diri. Kau okey ke tak ni Nadine? Tanya Jamal. Balas Nadine pendek. Okey, sebelum apa-apa, aku nak bagi peringatan dekat korang semua. Tolong jaga perangai, jaga sikap, jaga mulut. Dan aku tak nak sesiapa pun di antara kita gatal tangan, petik, patahkan atau rosakkan tumbuh-tumbuhan dekat dalam hutan ni. Nampak yang pelik-pelik? Jangan sesekali nak ambil. Ingat tau, setiap apa yang ada dekat dalam ni ada penjaganya. Kita ni berada di tempat orang, rumah orang, dan kita sebagai tetamu kena sedar diri. Faham semua? Jamal dan Naura mengangguk tanda faham. Kecuali Nadine. Wajahnya masam mencuka kerana terasa dengan kata-kata Kamil yang menyindirnya. Percayalah sangat dengan benda-benda karut tu. Setiap kali masuk hutan, kau cakap benda yang sama. Meluat aku, tahu tak? Balas Nadine sambil menjeling. Itu terpulang pada kau nak percaya ke atau tak. Masing-masing lah. Tapi kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Kalau kau dah kena sekali, nanti baru tahu langit tu tinggi ke rendah, sampuk Kamil. Telinganya bernanah dengan kata-kata Nadine. Malam pertama. Selesai solat, mereka terus menjamu selera. Malam tu, mereka mentanak nasi dan juga sardin sebagai lauk mereka bertiga. Malam tu suasana agak dingin. Maklum, di atas puncak Bukit Botak, angin agak kuat menerpa tubuh dan wajah. Nadine dan Naura memeluk tubuh masing-masing. Di dada langit, bintang-bintang kelihatan bersinar. Bintangnya bertaburan, bergemelapan, membuatkan Naura tersenyum manis. Termenung aja ke? Tanya Kamil. Yelah, cantik ciptaan Allah kan? Soal Naura pula. Soalan yang dibalas dengan soalan juga. Kamil mengangguk. Hanya itu saja jawapan yang mampu diberikan olehnya. Dari jauh, sepasang mata bersinar ralit memerhati pasangan itu. Kamil dan Naura terasa panas pula hatinya waktu tu. Namun dibiarkan sepi.
Malam pertama mereka di atas puncak Bukit Botak dilalui dengan kemanisan. Faham-faham sudahlah ya. Selesai solat Isyak berjemaah, masing-masing terus terlena. Malam kedua di Bukit Berdiri. Awal 6 pagi, mereka sudah bertolak mendaki ke Bukit Berdiri setelah selesai solat subuh. Perjalanan mereka berjalan lancar sehingga mereka berhenti rehat untuk seketika. Ketika itu, mata Nadine terpandang akan sesuatu yang unik. Unik dan begitu cantik. Nadine bangun, lalu perlahan-lahan mendekati serumpun pohon renek yang begitu menghijau. Bunga-bunganya yang mengembang mekar berwarna merah gelap begitu menarik hatinya. Baru saja Nadine mahu memetik kuntuman bunga itu, Kamil sudah menghalang. "Hei, kan aku dah pesan jangan petik apa-apa. Jangan patahkan apa-apa atau rosakkan apa-apa. Kau lupa ke?" "Hei, itu aku tahulah. Tak payah nak ingatkan aku," balas Nadine dengan kasar. Dijeling wajah Kamil dengan sekilas. Tidak lama mereka kembali meneruskan pendakian. Kamil yang berada di hadapan selaku ketua mengetuai pendakian mereka. Kemudian diikuti oleh Naura dan Jamal. Jamal dilantik sebagai sweeper untuk menjaga ahli-ahlinya dari ditimpa masalah. Nadine mana? Soal kami apabila dia dapati Nadine tidak bersama mereka. "Hei, tunggu aku!" jerit Nadine sambil melambai-lambaikan tangannya. Engkau ke mana?" tanya Naura bimbang. Dia tak mahu ada di antara mereka yang hilang. "Aku... jalanlah terus. Nanti lambat sampai pula nanti," jawab Nadine sambil tersenyum. Malam kedua. Di dalam kemah, Nadine membelik-belik beberapa kuntuman bunga merah yang seakan-akan menyerupai bunga mawar. Namun, bunga itu menerbitkan bau yang sangat wangi. Seingat Nadine, ketika dia memetik bunga itu, ianya tidak berbau apa-apa. Namun Nadine tidak kisah semua itu. Yang penting dia sudah mendapatkan apa yang dia nak. Jika Kamil dan 2 orang temannya tahu, sudah pasti dirinya akan dimarahi. Kau buat apa tu? Wanginya ni. Nadine tersedak. Dengan pantas, dia menyembunyikan bunga-bunga tu di dalam beg sandangnya. Tak ada apa-apalah. Aku pakai minyak wangi tadi. Pendek jawapan yang diberikan Nadine. Malam-malam pakai minyak wangi? Kau biar betul. Nadine terdiam. Entah apa lagi alasan yang dia boleh berikan lagi. Suka hati akulah. Kau ni menyebuk je kerjanya. Giliran Naura pula yang terdiam. "Naura! Nadine! Keluar! Makanan dah siap!" jerit Kamil dari luar. 2 gadis itu melangkah keluar. Namun hanya ada Kamil seorang di situ. Nadine dan Naura kelihatannya sedang mencari-cari kelibat si Jamal. Setelah siap menjamu selera, masing-masing sudah letih dan mengantuk. Nadine dan Naura sudah pun lena di ulit mimpi. Sedangkan Kamal masih berjaga menanti sahabatnya pulang. Namun, penantian yang lama tidak membuahkan hasil. Bayang Jamal tidak juga kelihatan. Hati Kamil berasa tidak sedap. Mesti ada sesuatu yang berlaku pada sahabatnya itu. Tanpa membuang masa, Kamil sendiri yang akan mencari Jamal. Tapi, niatnya terhalang kerana disebabkan Nadine dan Naura. Dia tak boleh meninggalkan 2 orang gadis tu bersendirian. "Nadine, Naura, bangun!" jerit Kamil.
Apalah kau ni? Bangun, kita kena cari Jamal. Jamal hilang, kau tahu tak? Mana dia boleh hilang ni? Kata si Naura. Aku tak tahulah. Yang aku tahu dia tak balik lagi. Aku dah risau ni. Luah Kamil. Dia bimbang jika ada sesuatu yang buruk berlaku kepada sahabatnya tu. Kemudian, mereka bertiga bergerak dalam kumpulan mencari Jamal yang hilang. Setelah beberapa jam mencari di sekitar kawasan, mereka langsung tidak bertemu dengan Jamal. Hati Naura semakin tidak tenteram. Kehilangan Jamal membuatkan dirinya semakin takut. Kita balik dulu ke kemah lah. Mana tahu Jamal dah ada dekat situ, cadang Kamil. Okeylah kalau macam tu, balas Nadine pula. Akhirnya mereka terus saja pulang ke tapak perkemahan. Pagi-pagi lagi, Kamil sudah bergerak berseorangan meninggalkan Nadine dan Naura. Ketika di tapak perkemahan, Naura yang baru saja bangun tidur sedang berjalan untuk membersihkan diri. Namun, dia ditegur seseorang dari arah belakang. Engkau Jamal, baru sekarang kau balik. Kau ke mana? Puas kami cari kau, beritahu Naura. Hatinya lega kerana akhirnya sahabatnya itu kembali semula. Naura, aku ada sesuatu yang nak ditunjukkan pada kau. Datar suara Jamal. Wajahnya juga tidak menunjukkan sebarang reaksi. Tanpa mengecapi apa-apa, Naura mengikut saja langkah lelaki itu. Sehingga petang, kelibat Naura tidak juga kelihatan. Nadine mundar-mandir kerana bimbangkan keselamatan Naura. Hari dah nak malam. Kita balik dululah. Esok kita cari lagi, cadang Kamil. Dia menjeling Nadine sekilas tanpa sebarang senyuman. Kenapa kau tak teruskan saja cari mereka? Kita masih lagi ada peluang untuk selamatkan mereka. Entah-entah mereka masih lagi hidup dan tunggu bantuan kita. Nadine mula bersuara. Dia tidak berpuas hati dengan lelaki itu. Keadaan masih terang dan mereka boleh teruskan usaha mencari. Tetapi Kamil lebih memilih untuk kembali ke tapak perkemahan mereka. Engkau tak tahu apa yang ada dalam hutan ni. Kau tak kenal siapa penghuninya. Sebab tu kau berani ambil bunga-bunga tu kan? Aku dah larang, tapi kau degil. Sebabkan kau, mereka yang jadi mangsa, kau tahu tak? Bentak Kamil. Urat lehernya keluar dan tegang kerana marah. Mau saja dicekik gadis itu sehingga mati. Namun, apa gunanya? Dia tetap juga akan menjadi mangsa di akhir cerita. Kau jangan nak melalut lah. Kau tak boleh nak takutkan aku dengan cerita-cerita bodoh kau tu. Kau ingat aku nak percaya ke? Bagi mampus dengan kepercayaan karut kau tu. Sama ada kau nak ikut atau tidak, aku akan cari mereka berdua sampai jumpa. Aku tak peduli. Kau duduklah sini jadi lelaki pengecut. Tak guna. Melengking suara Nadine, kuat dan lantang. Tanpa mempedulikan Kamil, Nadine berpatah balik ke dalam hutan di mana mereka mencari Jamal dan Naura. Kamil menunduk dan hanya menggelengkan kepala. Dia kesal dengan sikap Nadine. Dengan menggunakan lampu suluh, Nadine berusaha mencari. Nama mereka dipanggil berulang kali. Pantang larang ketika berada di dalam hutan langsung tidak dihiraukan. Apa yang ada di dalam fikirannya hanyalah untuk menyelamatkan nyawa dua temannya. Jamal! Naura! Korang dekat mana? Jerit Nadine berulang kali. Dia berharap dapat bertemu mereka berdua dan keluar dari hutan tu dengan segera. Setiap pokok-pokok kecil dicantas hanya untuk memberi laluan kepadanya.
semak samun yang meninggi di redah semahunya. Sesekali, dia berehat di celah-celah banir pokok untuk seketika menghilangkan lelahnya. Nadine. Nadine. Perlahan-lahan, Nadine membuka kelopak mata. Berbola matanya bergerak memandang kawasan sekeliling. Dia sepertinya telah mendengar suara seseorang sedang memanggilnya. Nadine. Tubuh Nadine tegak. Dia cuba memasang telinga dengan lebih jelas. Dia pasti suara tu milik Naura. Nadine, kami dekat sini. Kini suara Jamal pula yang mengambil alih. Hey, korang dekat mana ni? Soal Nadine ingin pastian. Kemudian, tanpa disangka, Jamal dan Naura muncul di hadapan Nadine. Wajah mereka pucat lesi bagaikan tidak berdarah. Pakaian mereka pula compang-camping dan koyak sana sini. Mereka berdua nampak kelihatan sakit. Korang berdua ni kat mana? Puas kami cari, tahu tak? Ni kenapa sampai jadi macam ni? Apa yang jadi pada korang sebenarnya ni? Soal Nadine bertubi-tubi. Nadine, kau jangan risau pasal kami. Kami tak apa-apa pun. Yang penting, kau ikut kami. Kami ada tempat persembunyian. Kau akan selamat di situ. Jelas suara Naura sambil tersenyum sumbing. Nadine setuju tanpa berfikir panjang. Padanya, inilah saat-saat terbaik untuk mereka melarikan diri. Serta-merta dia teringat akan Kamil. Entah apa yang terjadi pada lelaki itu. Masih hidup atau mati? Entahlah. Kenapa Kamil tak ikut kau sekali? Nadine tersentak. Soalan yang diajukan oleh Jamal membuatkan dirinya terkejut. Mereka seperti dapat membaca apa yang difikirkannya. Masakan tidak? Soalannya meluru ke arah Kamil. Sama ketika dia sedang memikirkan lelaki itu. Tapi Nadine masih lagi bersikap biasa. Anggapannya ialah satu kebetulan saja. Okey, kita dah sampai. Lamunan Nadine terhenti. Dia kini berada di satu tempat yang asing, kelam dan teramat gelap. Di sekelilingnya penuh dengan bunga-bunga, seakan bunga mawar yang berwarna merah gelap. Tapi yang anehnya, bunga tu seperti layu. Warnanya juga memudar. Aku dekat mana ni? Tanya Nadine. Ini tempat kami. Ini kawasan kami. Ini rumah kami. Kau datang merosakkan semuanya. Kau harus ganti dengan nyawa kau sebagai balasan. Sama ada kau suka atau tidak. Apa ni? Aku tak faham. Naura, apa ni? Jelas terpancar kekalautan di wajah Nadine. Tanpa diduga, Jamal dan Naura bertukar wajah mereka yang sebenarnya. Wajah asal yang amat mengerikan. Daging-daging mula mereput dan luruh satu persatu. Hidung yang mancung sudah bertukar rompong. Tulang-tulang pipinya semakin kelihatan. Bau busuk mula menyerang deria pernafasannya. Kedua biji mata mereka jatuh dan ada yang berkayut. Darah dan nanah seiring keluar
menebirkan bau yang tidak enak. Nadine mengundur ke belakang. Setapak demi setapak, dia mau melarikan diri dan hanya menanti peluang itu tiba. Berikan nyawa kau sebagai ganti. Aku mau nyawa kau. Nyawa. Berulang kali mereka menyebutnya. Ketika dua makhluk ngeri itu semakin menghampiri, pergelangan tangan Nadine direntap seseorang. Nadine memusingkan tubuhnya. Ternyata Kamil datang untuk menyelamatkan dirinya. "Ikut aku, kita lari," jerit Kamil. "Kita nak ke mana ni?" tanya Nadine, ingin kepastian. Sebenarnya dia ragu-ragu terhadap lelaki itu, bimbang jika Kamil juga adalah dari salah seorang dari mereka. Jangan banyak tanya boleh tak? Ikut je lah. Atau kau nak mati katak dekat sini? Tanpa membuang masa, Nadine terus saja berlari mengikuti langkah Kamil yang pantas. Mereka berlari dan terus berlari sehingga mereka menemui sebuah gua. "Kita terpaksa bermalam dekat sini. Kita tunggu hari siang, baru kita turun minta bantuan." Keadaan semakin gelap. Langit pun suram. Aku tak nak berlaku apa-apa pada kita nanti, cadang Kamil. Dia yakin tempat tu selamat dan tidak mengancam nyawa mereka. Namun sekali lagi, Nadine tetap dengan keras kepalanya. Dia tetap mahu keluar pulang ke rumah. Dia tidak betah lagi untuk berlama-lama di dalam hutan. "Kau jangan degil! Jangan degil, Nadine! Kau tahu tak apa bahaya tunggu dekat luar sana tu? Kau jangan sesekali pandang rendah pada mereka semua. Kau ni terlalu pentingkan diri, Nadine." Sayangnya kata-kata Kamil bagaikan angin lalu. Nadine terus keluar dari gua tu, lalu terus menuruni bukit untuk segera sampai ke bawah. Gadis tu mahu segala-galanya berakhir. 1 jam perjalanan Nadine semakin pelik. Dia berjalan di tempat sama dan tidak juga sampai ke destinasi yang dituju. Kini, tubuhnya semakin lemah. Sebutir nasi pun tidak dijamah sejak semalam. Setitis air pun sudah lama tidak membasahi anak tekaknya. Aku kat mana ni? Aku kat mana? Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kita jumpa lagi, Nadine. Tak sangka engkau masih lagi dekat sini. Entah sejak bila lelaki itu ada di situ, Nadine pun kurang pasti. "Kau ni sombong, angkuh, tidak bertempat. Kau cuma fikir hati dan perasaan kau je. Kau tak peduli akan perasaan orang lain." Nadine hanya mendiamkan diri. Dia menutup telinga untuk mengelak dari mendengar sindiran demi sindiran kerana dia tidak dapat menahan. "Kau kena ganti semula apa yang kau dah ambil. Ganti dengan nyawa kau sebagai balasannya." Kemudian muncul beberapa makhluk seperti mayat hidup, datang dan muncul dari setiap arah. Mereka menuntut sesuatu sebagai balasan. Nadine terperangkap di tengah-tengah mereka. Bunga merah yang diambil semalam dikeluarkan lalu dihulurkan kepada Kamil. Namun sayangnya bunga itu
telah bertukar menjadi abu hitam dan hilang. Lengan Kamil dipaut erat. Air matanya sudah mengalir laju. Peluh merembes membasahi tubuh dan pakaiannya. Tubuh Nadine menggeletar. Kakinya pula kaku, bagaikan dipasak terus ke dalam tanah. Kini Kamil pula berubah wajah. Semakin lama dia menyerupai makhluk-makhluk yang lain. Ternyata Kamil bukanlah Kamil yang sebenar. Makhluk itu berkebolehan menyerupai manusia atau haiwan. Makhluk-makhluk itu perlahan-lahan mendekati Nadine, lalu dengan sekelip mata tubuh Nadine hancur. Tubuhnya bercerai dan setiap anggota badan yang lainnya. Jantung dan isi perutnya terburai lalu menjadi santapan mereka semua. Tiada lagi sisa yang tinggal. Hanya pakaian yang berlumuran darah tergeletak di atas tanah. Bunga-bunga merah yang sudah memudar warnanya kembali menyinar. Semakin lama, semakin banyak tunas-tunas baru tumbuh dan kuntuman bunga yang mengembang mekar. Pokok-pokok kembali menghijau dan suasana aman dan damai mula memberikan ketenangan. Empat bulan kemudian, Kamil menatap wajah-wajah sahabatnya di dalam sekeping gambar. Satu persatu diperhatikan. Rindunya kepada mereka tiba-tiba saja menerpa. Kamil tahu mereka bertiga tidak akan kembali lagi dan itu sudah ketentuan dari ilahi. Siapa dia untuk menidak dan menolak takdir yang sudah terjadi? Allah Maha Besar. Penjaga bukit yang dikenali sebagai Malim Hamid membuka cerita. Apa yang berlaku adalah di atas kesilapan sendiri. Rasa sombong dan tidak bertanggungjawab adalah punca mengapa semua itu terjadi. Kemana saja kita berada, bukan kita saja yang ada di situ, tetapi makhluk lain yang kita tidak nampak dengan mata kasar juga turut berada di situ. Itu tempat mereka dan kita sebagai tetamu perlu menghormati mereka. Acap kali Malim Hamid memberi teguran dan nasihat. Jaga hati, sikap dan perbuatan kita ketika berada di tempat-tempat begitu. Namun, nasihat itu hanya dipandang sepi. Mayat ketiga-tiga mereka sehingga kini tidak dijumpai dan usaha pencarian terpaksa dihentikan kerana gagal mengesan mereka. Naura dan Jamal dibunuh kerana melakukan perkara sumbang ketika Nadine dan Kamil pula sedang nyenyak dalam tidurnya. Mereka berdua langsung tidak menghormati penghuni-penghuni hutan dan berani berlaku biadab. Maka itulah natijah yang mereka dapat sebagai balasan. Ya, itulah dia saudara. Kisah yang bertajuk Nyawa, karya daripada Yura Airi. Terima kasih Yura Airi kerana menghasilkan kisah yang menarik pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang setia mendengar kisah ini walaupun kisahnya panjang ya. Baiklah saudara, sekian saja kisah pada malam ini. Kita akan sambung kisah-kisah yang lain yang lebih menarik pada hari yang lain. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi pada hari yang lain. Jangan nakal-nakal, puasa ya. Peace. No war.